Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin arsalahu Allah basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasar wa walah amma ba'. Yang dihormati pengerusi Surah Ad-Diniyah, Tuan Haji Zul dan jawatan kuasa, Tuan Haji, Puan Hajah, para pelajar Tahfiz Ad-Diniyah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kita menyambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah. Dan dalam kuliah yang lepas kita ingat ada satu hadis yang panjang kita baca, iaitu hadis daripada Muaz bin Jabal mengenai amalan seseorang yang diangkat oleh para malaikat melalui 7 pintu. Ingat hadis tu? Hadis yang ada amalan yang di tingkat pertama tak lepas, ada amalan di tingkat pertama lepas, di langit kedua tidak lepas, dan seterusnya. Ada orang yang amalan sampai ke langit ke-6 lepas, tapi langit ke-7 tidak lepas. Kerana apa? Kerana dosa-dosa yang dibuat, dan setiap malaikat di setiap lapisan tersebut, kerja dia Allah Subhanahu wa taala tidak benarkan untuk amalan orang yang melakukan dosa-dosa tertentu yang kita telah baca hadis yang panjang dan lepas, untuk tidak diterima amalannya. Baik, kita sambung balik hadis ni. Ulang balik sikit lagi. Baik, lepas Nabi SAW sebut tentang hadis-hadis tentang lapisan-lapisan langit, tentang amalan seseorang yang ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lalu Muaz menangis seraya berkata, "Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku adalah Muaz, hamba Allah yang biasa bukan rasul. Maka bagaimanakah aku dapat selamat dan sejahtera?" Muaz bila dengar hadis ni, hadis berkaitan dengan amalan-amalan yang ditolak di langit ni, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tak sampai pada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muaz bin Jabal dia menangis. Dia kata, "Ya Rasulullah, engkau Rasulullah, aku ni Muaz ni orang biasa saja. Macam mana aku nak bagi selamat ni?" Para sahabat ni dia ada kerisauan begitu. Padahal sahabat ni bukan orang-orang biasa. Mereka ni duduk berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa bersama dengan Nabi, tetapi mereka risau, takut-takut di akhirat mereka tidak terselamat di akhirat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Wahai Muaz, jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Quran." Ya, ini golongan ulama. Ini pertama pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muaz, nak selamat, jaga lidah kau dari mencela saudara kita se-Islam dan yang membaca Al-Quran. Ini golongan ulama. Ini kena hati-hati. Kerana mencela para ulama disebutkan bahawa ia seperti memakan daging yang beracun. Betul, hati-hati kita. Walaupun kita ni ada yang kita tidak setuju dengan pandangan ulama sedemikian, kita setuju dengan golongan ni, tidak setuju dengan tu, tapi kita kena berhati-hati. Tidak bersetuju tidak menghalalkan kita untuk mencela dia, tidak boleh. Ini akhlak yang kita kena jaga. Hari ni kita tengok kan, baru ni ada perdebatan kan antara perdebatan ni lah baru tuan-tuan tengok ni kan. Dia perdebatan ni kita tengok dia tidak selesai juga masalah-masalah yang didebatkan tu. Habis perdebatan,
masih berbunyi lagi. Sebelah sini pun bunyi, sebelah sini pun bunyi lagi. Dan kalau berbunyi dengan akhlak, dengan perkataan-perkataan yang baik, tidak ada masalah. Ini kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang kita anggap tidak sesuai, ditujukan kepada asatizah di kedua-dua belah pihak. Maka yang ni kita kena berhati-hati. Ini bukan daripada akhlak Islam. Tak setuju bukan tiket untuk menghalalkan kita untuk memaki hamun, mencela, menggunakan perkataan-perkataan tidak baik dan sebagainya. Ini akhlak yang hilang dalam kalangan umat Islam. Ini kita kena jaga. Dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka, dan jangan engkau menganggap dirimu bersih dan jangan pula engkau mencela orang lain. Pertama, dia kata jangan kita menganggap diri kita bersih dan jangan pula kita mencela orang lain. Ni pun satu penyakit yang kita kena jaga. Dia seseorang yang mencela orang lain ni selalunya dianggap diri dia baik. Bila dianggap diri dia baik, orang lain kurang daripada dia, maka yang tu dia akan mudah untuk dicela orang tu. Tapi kalau dia nampak orang tu lebih hebat daripada dia, dia tidaklah mencela. Selalunya dia anggap diri dia baik. Ni penyakit berasa diri sendiri baik ni satu masalah yang paling besar. Ingat, kena hati-hati. Kalau kita merasa diri kita baik, kita kena ingat kita tak tahu kita ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala macam mana, dan ada orang lain yang jauh lebih baik daripada kita. Boleh jadi orang lain ni amalan soleh dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak tahu, kita syok sendiri je kadang-kadang. Ada orang yang kalau kita rasa kita ni, kalau kita nampak ada orang yang banyak dosa, kita takut kita ni dosa lebih besar daripada dia. Ada dosa-dosa mungkin yang kita buat kita anggap remeh, tetapi itu yang datang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Ini jangan berasa baik. Ini satu sifat yang kena ada bagi orang yang mengaji tasawuf. Kita mengaji tasawuf ni satunya nak bagi hati kita bersih supaya kita tidak ada sifat-sifat tercela. Merasakan diri sendiri baik ni satu sifat tercela yang kena jauhi. Kita telah baca sebelum ni bahawa iblis mempunyai sifat ni. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lagi baik daripada Adam. Aku dicipta daripada api, Adam dicipta daripada tanah yang hitam. Ana khairum minhu, tu bahaya. Aku lebih baik daripada dia. Aku lagi baik daripada dia. Bila kita ada perasaan tengok orang dalam hati terdetik, aku lagi bagus daripada dia, maka benda ni kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni satu sifat mazmumah yang ada dalam diri kita. Sepatutnya sebagai orang yang mengaji ilmu tasawuf ni tak boleh ada dalam hati kita rasa baik, puji diri sendiri dan mencela orang lain. Dan jangan pula engkau memuji dirimu di hadapan mereka, dan jangan kemudian dah tidak mencela orang, kemudian jangan pula puji diri sendiri. Puji diri sendiri terlalu banyak ni dia adalah satu penyakit yang membinasakan. Ulama sebut arba'un muhlikat, 4 perkataan yang kalau selalu sebut dia akan menghancurkan. Ana, nahnu, indi, li. Aku, kami, di sisi aku, bagi aku. Maknanya semua dia cerita dia lah. Saya, kita orang, kami, nahnu, indi, di sisi aku ni biasa, li, bagi aku. Selalu sangat cerita saya ni dulu, saya ni dah buat begitu dah, saya, semua cerita saya je. Ini satu benda yang muhlikat, ulama sebut dia akan membinasakan. Sebab apa? Sebab orang yang selalu menceritakan diri dia merasa kagum pada diri dia, dan nak orang lain pun rasa kagum pada dia juga. Dia kagum pada dia, aku duduk bukan calang-calang loh, hebat loh aku ni. Dia nak cerita dia hebat, dan dia nak orang kagum pula pada dia. Ini satu sifat yang kalau dibiasakan dia tidak baik. Ini satu akhlak yang kita kena jauhi. Bukan sifat orang tawaduk yang selalu menceritakan kehebatan diri sendiri. Biasa orang yang selalu cerita diri sendiri ni, dia tidak ada apa-apa pun tuan-tuan. Dia macam tin kosong biasanya, yang pompang. Ada kita jumpa orang yang kalau sembang ni, dahsyat dia punya sembang tu. Macam dia paling hebat. Bila kita tengok kita bekerja dengan dia, buat dengan dia, tak nampak macam tak ada apa sangat pun. Dia punya cerita tu je lebih kan. Dia gitu kadang-kadang. Selalunya begitulah. Selalunya kalau kita jumpa orang yang hebat ni, dia tawaduk, dia tak cerita pun. Dia diam. Nampak apa semua. Tengok diam-diam dia dah siap. Dia diam, dia buat dengan cantik. Ini biasa orang sifat orang hebat, dia diam. Dia tidak menceritakan diri sendiri. Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Maknanya bila kita buat urusan akhirat, jangan campurkan dengan niat dunia di situ. Ni benda yang kita kena jaga. Kerana orang yang kita telah baca, salah satu daripada lapisan langit yang menyebabkan amalan tersebut ditolak, tidak sampai ke lapisan langit tersebut, adalah orang yang membuat kerja agama tapi dalam dia ada terselit juga urusan dunia. Ni yang kita risau ni kadang-kadang. Buat tu tidak ikhlas. Ikhlas ni yang kena jaga payah ni. Imam Suyuti rahimahullah kata,
Antara benda yang aku payah nak jaga adalah niat ikhlas. Niat ikhlas ni kena jaga. Kalau ikhlas ni tidak dijaga, dia dalam kitab Tanbihul Ghafil disebut, dia seperti kaca. Tidak ikhlas tu menyebabkan dia retak. Maknanya cawan tu tidak cantik kan dia retak tu tadi. Retak ni menyebabkan kalau kita isi air tu jadi keluar sikit, akhirnya gelas ni tidak boleh menyimpan air. Begitu juga dengan amalan akhirat, tetapi dia tidak ikhlas, ada sikit-sikit tidak ikhlas. Lagi besar tak ikhlas dia, lagi besar retak dia. Sikit-sikit tidak ikhlas, sikit juga retak dia, maka keluar juga air sikit-sikit. Tapi kalau tak ikhlas, hilang teruslah air, pahala. Air tu kita umpamakan pahala. Maknanya dia buat amal, hilang terus pahala, tidak dapat apa sekalipun. Maka istighfar ni adalah salah satu cara untuk menampal keretakan yang ada pada amal-amal kita ni. Kadang-kadang kita tak sedar ada sikit-sikit syaitan punya cocokan tu menyebabkan kita ni ada terlintas dalam hati kita nak orang puji, rasa diri hebat, rasa diri macam-macam lah tu. Ni permainan daripada syaitan. Ni kita kena hati-hati. Orang agama ni kena ada begitu kadang-kadang. Kadang kita pergi surau, tengok ada orang tak pergi surau, duduk lagi kat barakat, kita kata, kita duduk rasa macam kita ni baik pergi surau ni. Tak pergi surau, apalah dah pencin ni, rambut lah putih tak pergi surau lagi. Kita duduk rasa kita baik. Tuan hati-hati, ni permainan syaitan. Kalau kita rasa begitu baik, kita tegur dia, jom pergi surau bang, azan maghrib dah, itu bagus. Tapi kalau kita dalam hati kita memandang remeh orang lain yang tidak buat amal soleh, kita rasa diri kita baik, ni satu petanda yang tidak baik. Kita banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita ni dah datang buat amal soleh ni bagus dah. Kita ada benda lain yang tidak cantik tu menyebabkan kita punya amalan ni rosak. Bila jadi imam, orang puji pula suara sedap. Sekali orang puji sedap, sedap lah suara. Belajar tahfiz adiniyah ni, sedap lah suara. Sekali baca, dua kali, kali kedua jadi imam baca surah panjang je. Sebab apa? Tak boleh baca tak sedap ni. Orang itu orang dah puji sedap. Dia jadi lain sikit dah. Dia jadi imam, habis tu tak ada orang puji ke gini. Dah cari orang puji pula lah. Payah. Ini bahaya. Ini semua bahaya. Sebab tu Nabi SAW sebut, ada orang yang pembaca Al-Quran tapi dia masuk dalam neraka. Ada orang yang baca Al-Quran tapi dia masuk dalam neraka. Kenapa? Kerana dia baca Al-Quran kerana nak menunjukkan suara sedap dan mengharap pujian orang ramai serta mengharapkan ganjaran. Ni ngaji ni masuk ni, ni dapat pertandingan ni, dapat duit ni, mau 2-3 ribu ni boleh bayar down payment beli motor ni. Dia start rasa begitu. Ada keinginan-keinginan lain. Keinginan-keinginan lain ni yang kita kena istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sebut niat kita. Kalau kita buat sesuatu, ya Allah, ni aku buat ni kerana Engkau ya Allah. Biar kita sebut tu. Dalam mazhab Syafi'i, sebut niat ni sunat. Sebut dalam mulut kita, ya Allah, biar ni aku buat ni kerana Engkau ya Allah. Supaya niat kita tu terjaga, tidak disertai amal-amal kita ni dengan benda-benda lain. Baik. Dan jangan engkau menyombongkan diri dalam majlismu, nanti orang ramai akan takut kepadamu kerana kejahatanmu. Baik. Kemudian jangan kita menyombong diri dalam majlis ini untuk orang-orang yang diberi, terutama orang-orang yang diberi jawatan, diberi kelebihan. Dia nak orang raikan dia kalau satu majlis. Tak boleh duduk dengan orang ramai, tak boleh. Dia nak kalau datang semayang kena ada label VIP. Dia kena ada special hal. Dia tak nak semayang dengan orang ramai belakang, dia kena ada duduk depan. Dia kalau makan, dia tak nak makan nasi bungkus dengan budak-budak ni. Dia nak makan dengan atas meja ada kain kuning, ada kain lap mulut kat situ, ada air basuh tangan. Dia nak sekali, dia nak ada perbezaan. Nabi SAW, kalau kita baca kitab Sirah Rakhim Makhtum, Nabi kata, aku tak suka orang yang dia rasa dia beza daripada orang lain. Para sahabat sebut bahawa Nabi ni kalau duduk dengan sahabat lain, dia nampak macam sama. Dengan pakaian dia, dengan cara makan dia, dia boleh duduk bergaul dengan sahabat, dia nampak sama. Walaupun Nabi ni seorang Nabi, Rasul, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin negara, pembesar, tapi Nabi bila duduk dengan sahabat nampak sama. Dia tidak ada perbezaan. Kalau sahabat-sahabat jamuan adalah satu hadis disebut dalam kitab Rakhim Makhtum, satu hari Nabi musafir, kemudian nak berhenti makan. Dulu mana ada R&R, Rejik kena masak sendirilah. Sahabat-sahabat bagi tugas. Dia ni, ya Rasulullah, dia ni akan sembelih kambing. Ya Rasulullah, dia ni akan kumpul kayu api. Ya Rasulullah, dia ni akan masak. Rasulullah kata, baik aku tolong sekali. Sahabat kata, tak payah ya Rasulullah, dah cukup orang nak buat kerja. Rasulullah kata, aku tak nak jadi beza macam kau. Aku duduk rehat, sahabat-sahabat kumpul kayu api, sahabat-sahabat masak, sahabat-sahabat. Aku tak nak jadi orang yang macam tu. Maka Nabi SAW, walaupun dah cukup orang nak buat kerja, Nabi tetap turun cari kayu api, nak suruh masak, nak masak sekali. Kerana Nabi tak nak jadi orang yang berbeza daripada para sahabat. Yang ni pun kita kena
kita kena ada sifat ni dalam diri kita, terutama bila kita ni ada dah jadi orang besar, jadi somebody, jadi orang yang dihormati dalam masyarakat. Jangan sampai kita ni bila pergi gotong royong pun, ni nak korban ni, dia datang korban, datang cantik je, datang tak orang datang korban ni tolonglah sekali, lapar-lapar sekali, tak, dia datang relax dengan baju kemeja, dengan seluar slack apa semua. Mana ada orang datang korban pakai baju kemas-kemas, orang pakai baju buruk sebab confirm kena darah mericik-mericik je, kita tolong lapar. Tak, dia datang jadi macam datang tu tengok tangan ke belakang, tengok bagus dia tak buat apa gitu kan. Ni tidak betul, ni bukan yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita ada perbezaan ni menyebabkan kita akan rasa kita jadi aku tak buat kerja-kerja ni biar ada orang ni buat lah, ni aku tak buat, ni kerja aku cuma sembang orang je, sembang, ambil gambar, selfie, upload kat Facebook, tunjuk gambar dia sibuk, padahal dia datang 10 minit datang ngongeng-ngongeng tu dia hilang kan. Dalam Facebook nampak macam dia buat kerja, padahal dia tak buat kerja. Dia tidak boleh begini. Jangan sampai kita ada perbezaan dengan orang ramai kalau kita duduk dalam majlis tu. Kemudian jangan kita berbisik kepada seorang sedang seorang lagi ada di sisimu. Ada seorang, ada 3 orang, dua orang berbisik. Ni bukan akhlak yang dia ajar Nabi SAW. Jangan sampai seorang tu dia terasa, apa benda dia bisik ni, sampai aku, apa benda yang dia cakap ni sampai aku pun tak boleh dengar ni. Mesti dia dia mengumpat aku ke, mesti dia mengutuk aku ke, apa benda ni. Kenapa dia tak nak cerita? Tidak boleh begitu, jangan begitu kan. Terutama kalau kita duduk dengan kawan-kawan yang berlainan bahasa gitu juga. Jangan sampai kawan kita ni terasa hati kita bercakap dengan bahasa lain. Kalau boleh bercakap dengan bahasa yang dia boleh faham juga. Kita 3 orang, ada kawan kita tu foreigner, dia tak faham bahasa Melayu. Kawan kita seorang ni bahasa Melayu, jadi kita duduk bercakap bahasa Melayu dengan dia cengang kita pun, dia pun tak tahu apa yang kita cakap. Ini bukan akhlak yang baik. Kalau boleh kita bercakap, bagi include dia sekali, masuk sekali dalam perbincangan tersebut, supaya dia faham apa yang kita bualkan dan dia tidak merasa sesuatu perasaan merasa curiga apa yang kita bualkan. Kan kalau kita duduk 3 orang kedai mamak ni 3 orang ni, kita depan tu 2 orang makan roti canai, 2 kawan ni bisik. Kita duduk depan ni dengan siapa? Ni cakap apa yang dia bisik-bisik depan aku ni? Cakap je lah. Aku tak boleh dengar ni, apa benda sangat ni sampai bisik-bisik ni kan. Dia tidak boleh, dia akan menimbulkan prasangka yang tidak baik pada seorang yang tidak dengar tu nanti. Kerana Nabi pesan lagi, jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus darimu segala kebaikan di dunia akhirat. Ini sama juga tadi, sama dengan orang yang membesarkan diri. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia lagi bagus daripada orang lain, dia rasa darjat dia beza dengan orang lain. Nabi sebut orang yang begini, dia rasa lebih baik daripada orang lain ni, akan menyebabkan segala kebaikan dunia dan akhirat akan hilang. Rugi. Orang yang rugi begini. Dan jangan engkau carikan, yakni pecah belahkan akan manusia, maka akan akan dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Yang ni kita kena jaga juga ni. Jangan sampai kita jadi orang yang pecah belahkan masyarakat, terutama umat, di atas benda-benda yang kecil kadang-kadang hari ni. Benda-benda yang tidak ada manfaat pun kalau kita gaduhkan. Benda orang duk gaduh pasal berat pedang Rasulullah, pun nak gaduh berat pedang Rasulullah. Yang ni kata sampai 200, yang ni kata tidak begitu. Apa manfaat kita bergaduh tentang berat pedang ni? Tidak ada manfaat. Ini bukan benda yang penting pun kita gaduhkan. Bergaduh pasal macam-macam lah hari ni, benda-benda yang remeh-remeh. Ni bukan benda usul, benda penting dalam agama. Ni benda yang sekadar maklumat tambahan sebagai ilmu tambahan. Tapi kita duk bergaduh benda kecil-kecil ni. Ini kadang-kadang umat kita berpecah hari ni. Salah satu sebab dia adalah sebab ni lah tuan-tuan. Ni tuan-tuan, bila umat berpecah tuan-tuan, di satu musibah yang berat, kerana dia akan menyebabkan umat Islam lemah. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku di India? Tuan-tuan tahu keadaan yang sangat kritikal sekarang bila kerajaan BJP, Perdana Menteri dia Modi ni ambil alih. Kekejaman berlaku pada umat Islam di India ni, puluh ribu orang dia mati tuan-tuan. Puluh ribu orang dia mati. Cuma benda ni dia tidak meluas, tidak ditutup. Umat Islam di India bukan sikit tuan-tuan, 224 juta. Ramai, 224 juta orang, lebih daripada rakyat Indonesia kalau jumlah dia semua tu. Tetapi kenapa jadi begini? Kerana salah satu sebabnya umat Islam di sana tidak kuat adalah kerana terlalu banyak perpecahan tuan. Terlalu banyak perpecahan. Kerana pecah benda-benda kecil, kadang-kadang benda-benda furuk mazhab, benda-benda berkaitan macam gitulah tuan. Bergaduh kunut tak kunut, tahlil tak tahlil, bergaduh tarawih 8-20, gaduh je sepanjang tahun, ada je topik nak digaduhkan tuan. Ini bukan satu benda yang baik pada umat. Kerana kita akan menyebabkan
Umat ni sibuk bergaduh pada benda-benda kecil dan dia tidak perasan perancangan musuh ke atas dia. Ini satu yang menyebabkan kita lemah, tuan. Dan kita ni, umat manusia ni, memang biasa. Berbeza pendapat ni satu benda biasa, tuan. Satu benda biasa. Kita adik-beradik 3-4 orang pun, yang ni abang kata lain, adik lain kata lain, akak kata lain, satu benda biasa. Kerana kita ni memang Allah Ta'ala jadikan manusia ni kepala lain-lain. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan walakin yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh saja nak jadikan umat ni ummatan wahidah. Jadi semua umat Islam, tak ada beza, semua umat Islam semua jadi satu pemikiran, satu kepala, semua satu je. Walakin yazaluna mukhtalifin. Tapi manusia ni biasa dia akan mukhtalifin, dia akan ada berbeza pendapat, ikhtilaf. Kenapa? Kerana ini memang manusia, begitulah. Illa man rahimar rabbuk, kecuali mereka yang dirahmati oleh Tuhanmu. Maknanya mereka yang boleh menerima perbezaan pendapat. Yang ni kita kena jaga. Para ulama dulu, mereka boleh berbeza pendapat di antara satu sama lain dengan perkara-perkara yang besar. Bahkan ada di antara guru dan anak murid mempunyai perbezaan pendapat yang besar, tapi tak ada sampai bergaduh pada hari ni, tuan-tuan. Macam hari ni, Imam Malik anak murid Imam Syafi'i, dua-dua ada mazhab dia sendiri. Imam Syafi'i anak murid Imam Ahmad bin Hanbal, dua-dua ada mazhab dia sendiri yang tidak sama, tuan. Tapi tidak berlaku pergaduhan di antara satu sama lain. Kenapa? Kerana mereka berlapang dada. Yang ni kita kena ada. Beza pendapat, kita kena berlapang dada. Jangan kita jadi orang yang nak memenangkan perkataan-perkataan kita saja, akhirnya kita jadi bergaduh dan pecah belah, dan muncul sifat-sifat yang tak baik dalam seorang mukmin kepada seorang mukmin yang lain. Ni kita benda yang kita kena hati-hati. Dan kita dah baca pun dalam kitab ni bahawa Imam Ghazali sebut ini adalah salah satu cara orang yang beragama dipermainkan oleh syaitan. Syaitan akan kata, kan dalam kitab ni kita baca, syaitan akan kata, engkau ni berada di pihak kebenaran, engkau ni mengaji ni betul, yang disebut ni salah ni. Kau baca kitab ni sebut begini, yang ni disebut ni salah ni. Kau kena memperjuangkan kebenaran ni. Kau kena akhirnya dia dipermainkan oleh syaitan, tuan. Sampai tahap mencela orang, sampai tahap troll orang, sampai tak main-main ke orang. Ini bukan akhlak dia ajar oleh Nabi SAW. Ni kita kena jaga-jaga ni. Ni satu benda musibah saya tengok. Orang-orang yang belajar agama, orang yang datang surau ni kadang-kadang dia jadi perkara isu-isu yang berlaku dalam umat ni, kita menyebabkan kita akhirnya dipermainkan oleh syaitan dan kita hilang akhlak kita, maki hamun orang, cela orang dan sebagainya. Nabi sebut jangan kamu pecah belahkan umat, kerana nanti engkau akan dicari-cari oleh anjing-anjing yang ada dalam neraka di hari kiamat nanti. Wan nasyitati nashta, maksudnya demi yang mencari akan carikan. Dalam neraka nanti akan ada anjing yang akan mencari-cari ke orang. Tubuh-tubuh dia nak akan dipecah-pecahkan. Orang yang dicari-carikan ni adalah orang yang salah satunya di dunia dia pecah belah ke umat. Kerja nak pecah belah je. Kerja dia ada di isu yang dia cari supaya orang ni jadi bergaduh, tuan. Dia tahu dalam Facebook ada grup. Saya masuk kejap grup tu tengok. Grup dia apa, tuan? Tok Guru bohong apa hari ni? Grup Facebook. Tok Guru bohong apa hari ni? Allahu Akbar. Kita duk tengok dalam tu, dia memang sengaja hari-hari dia cari video ustaz-ustaz ni, tajuk yang pelik-pelik ni, dia cari dan tu supaya benda tu jadi pertikaian. Ustaz ni sebut begini, ni sebut salah, hari ni ustaz ni sebut ni. Tuan, ni mencari-cari perbalahan, bukannya isu yang muncul. Ni sengaja dia sanggup cari video-video lama, video Ustaz Wadi ke video apa dia cari supaya muncul, kemudian dia akan jadi gaduh macam-macam, tuan. Benda tu, ini benda yang sengaja dicari-cari, tuan. Ini kena hati-hati, janganlah sampai kita terlibat ni. Hari tu saya masuk kat dalam grup tu nak tengok apa benda yang duk bicara ni. Duduk seminggu dah tu kita keluar, kita rasa macam benda tu menyebabkan kita rasa sakit hati. Kita rasa kenapa ada orang yang macam ni. Kemudian dengan bahasa yang digunakan dalam tu, kita tengok orang yang duk kata dalam tu pun bukannya orang yang mengaji agama pun tengok dalam tu. Orang yang ni, tapi dia menjadi sengaja mencari isu untuk dipertikaikan. Ni sengaja mencari isu supaya dipecah belah ke umat. Ni kita kena hati-hati. Apakah engkau tahu? Baik. Mana tadi? Apakah engkau ketahui wahai Muaz, siapakah mereka yang mencari itu? Lalu Muaz menjawab, ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka itu? Lalu Nabi SAW menjawab, itulah anjing-anjing yang garang dalam api neraka, yang akan mencarikan daging sehingga sampai ke tulang. Muaz bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi, dan siapakah yang akan selamat daripada siksaan itu? Nabi SAW menjawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Kemudian lalu Khalid
bin Mu'az berkata, maka aku tidak pernah melihat seorang yang banyak membaca Al-Quranul Karim lebih daripada Mu'az, kerana beliau faham terhadap hadis yang besar ini. Maka Nabi SAW sebut yang tadi, last sekali Nabi kata, macam mana orang yang nak lepas daripada semua ni? Nabi kata adalah orang yang dipermudahkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat lain kita baca, Allah Ta'ala sebut sebenarnya apa masalah semua orang ni yang tak boleh nak buat ni, wa ma kanu muhtadin. Masalah utama dia adalah dia tidak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bukan saja buat amal, bahkan untuk meninggalkan dosa-dosa ni. Kalau kita tidak dapat hidayah, maka kita akan payah untuk meninggalkan dosa-dosa ni, tuan. Apa-apa sahaja dosa, apa-apa saja amalan, kalau kita rasa berat nak buat, kita minta pada Allah. Kerana yang bagi mudah untuk kita buat amalan, yang bagi mudah, bagi kekuatan untuk kita tinggalkan dosa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta kamu, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang wa ma ta'malun, dan apa yang kita buat tu Allah Subhanahu Wa Taala yang izinkan. Maka kalau kita nak tinggalkan, ya Allah, aku ni banyak sifat-sifat, baca hadis ni tadi, sifat-sifat ni yang aku buat ni, amal-amal aku buat ni, dosa yang aku buat ni, kalau aku terus buat ni, maka amal aku ni pasti tak akan diterima oleh-Mu, ya Allah. Maka ya Allah, bagilah aku kekuatan supaya aku boleh tinggalkan dosa-dosa ni. Dosa mencela orang, dosa mengumpat, dosa besar diri, dosa apa-apa yang kita baca ni tadi, ya Allah, bagi aku boleh tinggal, ya Allah. Kerana tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita tak boleh nak buat tinggal. Kerana Nabi sebut, Allah dia itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala mudahkan, pasti dia akan mudah. Pasti Allah Taala. May yahdillahu fahwal muhtad. Siapa yang bagi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah orang yang diberi petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan ada siapa yang boleh beri petunjuk dan memberi bantuan kepada dia. Tak boleh lah. Kalau Allah Taala kata sesat, kita takut disesatkan dalam keterangan ni, kena hati-hati ni. Duduk dalam dalam nampak golongan yang faham agama, tapi kita disesatkan oleh syaitan dalam keadaan kita tidak sedar. Kita dipermain-mainkan oleh syaitan. Kini kita kena hati-hati. Kerana kita kena ingat, permainan syaitan yang dia pandai, dia tak mampu nak buat kita sebagai orang yang meninggalkan amal. Dia tak mampu nak buatkan kita jadi ahli maksiat. Maka dia akan cuba fikir cara lain untuk memastikan kita ni sesat juga, berada dalam jalan syaitan juga. Kemudian kemudian Khalid bin Mu'dan berkata, sahabat Rasulullah SAW lain kata, maka aku tidak pernah melihat orang yang banyak baca Al-Quranul Karim lebih daripada Mu'az, kerana beliau faham terhadap hadis yang besar ini. Maka sahabat-sahabat yang tengok ni, Khalid bin Mu'dan ni kata, lepas dia dengar Rasulullah SAW sebut ni, maka dia dapati bahawa Mu'az ni jadi orang yang paling banyak membaca Quran. Dia banyak baca Quran, sahabat ni, kerana dia nak faham apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Dan membaca Al-Quran ni, kalau boleh kita fahami isi kandungan dia lah, ni yang lebih penting. Kerana yang penting adalah apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita. Selain daripada kita baca bahasa Arab yang kita tidak faham ni pun kena baca juga. Jangan baca tafsir je, baca bahasa Arab ni pun kena juga. Dan baca tafsir pun kalau boleh kita belajar tafsir dengan guru-guru yang mengajar tafsir, bukan kita belajar tafsir sendiri. Kerana kita ni bukanlah dalam kalangan orang yang mampu untuk terjemahkan Al-Quran ni dengan kefahaman yang betul. Bukan, kerana bahasa Al-Quran ni bahasa yang sangat tinggi. Takut-takut kita salah, kefahaman kita salah rupanya tentang ayat sebut. Ni kena hati-hati. Kena hati-hati. Itu orang kita Imam Syafi'i. Sebab tu salah satu daripada perkara penting bagi penuntut agama adalah dia belajar bahasa Arab. Kan? Sebab tu orang yang masuk sekolah agama, biasanya, bukan biasa, memang menjadi kewajipan, dia akan belajar ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu mantiq. Ilmu-ilmu ni nak bagi boleh faham apa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan, apa sebenarnya Nabi nak sampaikan. Belajar ni, kenapa baris dia begini, kenapa ayat yang disebut begini, kenapa tidak disebut begini, apa maksud utama dia, apa nun ni buat apa, alif dekat depan ni apa. Ni semua kena belajar. Kerana bila kita faham betul-betul, barulah kita faham apa sebenarnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang lahir daripada orang Arab. Memang Imam Syafi'i ini orang Gazzah, orang Arab, cakap bahasa Arab. Tapi Imam Syafi'i belajar bahasa Arab
selama 10 tahun nak mengaji bahasa Arab ni, 10 tahun mengaji bahasa Arab, kemudian barulah dia mengaji yang lain-lain. Kenapa? Kerana nak bagi faham betul apa yang nak disampaikan dalam Al-Quran dan Hadis. Kerana sumber utama kita dalam agama ni Al-Quran dan Hadis, dan dua-dua ni dalam bahasa Arab. Nak tak nak kita kena belajar bahasa Arab bagi faham betul-betul apa yang nak disampaikan, barulah boleh jadi orang yang seperti Imam Syafi'i rahimahullah, dan jadi mujtahid mutlak ni, orang yang boleh keluar ijtihad berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Penting mengaji bahasa Arab ni. Jangan kalau kita nak jadi orang yang faham agama, kena faham bahasa Arab ni kalau boleh. Dan saya cadangkan pada tuan-tuan pun yang tak adalah nak jadi ustaz, tapi belajarlah bahasa Arab juga, belajar asas kan, asas. Supaya bila kita baca bacaan dalam solat, bila kita baca doa tu, kita tahu makna yang apa kita baca. Tak adalah baca doa tu salah. Kadang-kadang kita pergi main tempat lain, dan kita dengar imam tu baca doa tu salah, dan doa tu boleh membawa maksud yang salah. Kerana apa? Kerana dia hafal, tapi dia hafal salah dan dia baca salah, menyebabkan dia tak tahu maksud yang disebut tu salah. Kita nak amin pun fikir, tak boleh nak amin ni, disebut salah doa ni. Padahal doa ni doa biasa je, tapi disebabkan dia tidak ada asas dalam bahasa Arab, menyebabkan dia baca sebut dalam kataan yang salah kan. Macam terutama adik-adik yang hafal Quran. Bila saya sebut sebelum ni, saya dah pernah sebut dalam kelas, kalau kita hafal Quran dan kita faham bahasa Arab, dia lagi mudah untuk kita cek bacaan kita kan. Kita tahu ayat tersebut betul ataupun salah. Kita baca-baca, macam salah je lainnya maksud dia ni. Maka kita boleh cek, rupanya memang salah kan. Sebab kita tahu apa yang kita baca, kita faham apa yang baca. Contoh ayat kalau kita baca, innal ladzina amanu wa amilus solihat kan. Tu kita betul. Awal tu bila hujung tu ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Macam tak kena pula. Kenapa orang yang beramal soleh tiba-tiba masuk neraka pula? Dia tak kena kan. Jadinya kita boleh tahu ayat ni apa cerita dia. Kenapa ayat ni tiba-tiba lari juga kalau kita faham bahasa Arab. Mudah untuk kita. Baik. Maka hendaklah engkau renungkan baik-baik perkara-perkara yang terkandung dalam hadis ni, wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan, dan ketahuilah bahawasanya sebesar-besar sebab yang dapat mengukuhkan perangai yang jahat dalam hati ialah menuntut ilmu. Mengukuhkan perangai yang jahat dalam hati ialah menuntut ilmu dengan tujuan hendak menunjuk-nunjuk kebolehan dan tujuan supaya pandai bercakap, kerana orang awam, orang yang tidak berilmu adalah bersih daripada perangai-perangai jahat, dan orang yang mencari ilmu adalah menjadi sasaran penyakit-penyakit hati yang dapat membinasakan. Faham maksud dia kata apa? Dia kata, Imam Ghazali sebut, dia kata, kalau orang tu mengaji ilmu, tapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana nak menunjuk kehebatan dia, nak berdebat, nak tunjuk dia betul, dia ni akan jadi sasaran penyakit-penyakit hati ni tadi. Kerana apa? Kerana dia dah rasa dia hebat, dia belajar tinggi, dia tahu, dia baca kitab ni, dia baca kitab ni. Akhirnya dia akan jadi sasaran kepada penyakit-penyakit dalam hati ni. Kerana beza dengan orang tak tahu, dia dengar je lah, dia tidak ada rasa nak sombong kerana dia tak tahu benda tu. Tapi kalau orang yang batu Imam Ghazali sebut tuan, kalau kita baca di awal-awal kitab ni tadi, yang kita pernah baca mungkin beberapa tahun dulu, Imam Ghazali sebut apa? Dia kata, kalau kita ni amal soleh yang asas ni tak boleh nak jaga, maknanya semayang fardu kita, semayang sunat kita, baca Quran, wirid kita ni tak boleh nak jaga, Imam Ghazali kata tak payah pergi belajar yang tinggi-tinggi lagi. Kenapa? Kerana kalau kita ni asas amal kita ni tak berapa kukuh lagi, hati kita tak cukup bersih lagi, kita nak belajar yang tinggi, takut kita kena penyakit hati ni. Sebab tu kita tengok, berakhlak dengan akhlak yang mulia lebih afdal daripada orang yang ada ilmu tapi tidak ada akhlak. Biar orang tu ilmu dia cukup lah, bukanlah jahil, cukup ilmu dia okey, tapi dia ada akhlak yang baik. Orang begini lebih afdal, lebih baik daripada orang yang banyak ilmu tapi tidak ada akhlak, tidak ada guna dia. Yang ni satu musibah yang menimpa kita pada hari ni. Sebab tu kena sebut pada anak-anak kita yang belajar, kepada penuntut-penuntut agama, belajar ni yang penting kena ikhlas dulu. Kalau kita tidak ikhlas, dia jadi penyakit hati. Sebab tu Imam Ghazali sebut, antara orang ni disebut dalam kitab ni juga, disebut juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, antara orang yang mudah dipermainkan oleh syaitan ni adalah kerana orang yang menuntut ilmu, walaupun ilmu agama. Dia akan rasa dia betul, dia akan rasa dia nak berdebat dengan orang lain, dia akan rasa dia hebat. Ni benda yang tuan-tuan tengok berlaku pada umat kita pada hari ni.
Ini yang berlaku ni bukan orang tak mengaji agama. Orang yang mengaji agama, bukannya belajar rendah, semua ada. Belajar sampai ijazah, sampai universiti, ada sampai ada master, bahkan ada sampai ada PhD. Tapi kerana bab-bab hati ni tidak dijaga, tidak dibersih dengan betul, akhirnya menimbulkan sifat-sifat buruk dalam hati, menimbulkan sifat-sifat sombong, akhirnya menyebabkan hilang akhlak dalam kalangan manusia. Ini benda yang Imam Ghazali sebut berulang-ulang kali dalam kitab dia. Jangan kita menuntut ilmu tujuan supaya pandai bercakap. Kena hati-hati. Kena hati-hati. Dia bercakap nak keluar dalil saja. Tak betul ni dalil gini. Tak betul ni dalil gini. Kejap orang ni buat tak betul, keluar video, komen ni tak betul. Ni keluar statement yang ni tak betul. Ada saja benda yang tak betul. Benda ni satu benda yang, adakah dia menegur tersebut kerana teguran tersebut betul-betul ikhlas nak membetulkan, ataupun teguran tersebut kerana dia nak menunjukkan dia hebat. Ni kita berdebat ni adalah untuk menunjukkan kebenaran betul, ataupun kita berdebat pasal hal agama ni kerana nak tunjuk siapa lagi alim, siapa lagi banyak kitab, siapa rujukan lagi betul, siapa yang dalil lagi kuat. Kena hati-hati bab ni. Ni kena berhati-hati. Jangan sampai kita terlibat dengan musibah ni. Kita cuba jauhi. Kalau benda tu tidak ada kena-mengena kita, cuba kita jauhi. Kecuali benda tersebut memang benda yang mungkar, terang, barulah kita tegur. Dan tegur tersebut dengan teguran yang berakhlak, bukan teguran yang mencela dan merendahkan orang lain. Biar kita tegur sebut adalah dengan maudhu'iyah, dengan tajuk itulah. Dia tegur benda tu lah. Jangan sampai merebak kepada benda lain, sampai benda peribadi dia, sampai ke madrasah dia, sampai ke sampai ni tidak betul lah ni. Kan benda bab tu lah. Dia dah betul kan, cukup lah. Jangan sampai kita cari salah dia yang lain pula. Ni benda yang kita kena hati-hati. Takut kita ni tidak ikhlas dalam menegur, menyebabkan niat kita lain, bukan kita nak menegur, nak membaiki, tapi nak tunjukkan siapa betul, siapa yang lagi alim. Maka lihatlah pada dirimu dan timbanglah baik-baik mana yang lebih penting dan mana yang lebih baik. Apakah yang lebih baik? Itu belajar ilmu yang membawa engkau supaya berhati-hati daripada segala yang dapat membinasakan engkau, lalu engkau sibuk dengan memperbaiki hatimu dan membangun akhiratmu. Atau yang lebih baik itu engkau bergaul dengan orang-orang yang banyak bercakap kosong, maka engkau mencari ilmu yang menjadikan engkau orang yang takabur, riak, hasad, ujub, hingga akhirnya engkau binasa bersama dengan orang-orang binasa. Pak Imam Ghazali sebut, kata apa? Kita kena bandingkan mana yang lebih afdal untuk kita. Sama ada kita mencari ilmu yang menyebabkan kita faham mengenai bahaya-bahaya ni dan kita dapat membaiki diri kita jadi orang yang lebih baik, ataupun kita bergaul dengan orang yang pompang, ini tak betul, itu tak betul, ini dalil begini, ini dalil begini, bergaduh, akhirnya termasuk dalam kalangan orang yang membesarkan diri sendiri dan dia membinasakan diri sendiri. Sebab tu kita hati-hati. Sebab tu ilmu tasawuf ni adalah ilmu yang sangat penting belajar bagi penuntut ilmu. Penting. Ni kitab ni kita baca ni, kitab tasawuf ni. Supaya apa? Supaya kita faham bagaimana untuk menjaga hati kita, menjaga niat kita, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan datang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama berkaitan dengan hati. Sebab tu orang masuk belajar ilmu tasawuf ni salah satunya untuk menjaga hati supaya tidak menjadi tempat dipermainkan oleh syaitan ni. Hati-hati. Biar kita jadi orang yang soleh betul, jaga hati kita, jaga betul-betul akhlak kita. Maka lepas tu kalau kita belajar ilmu agama ni tinggi sekalipun, dia tidak akan menyebabkan kesombongan. Tapi kalau dia belajar ilmu agama yang tinggi tetapi tidak menjaga hati, dia akan menyebabkan seorang sebut binasa. Ini Imam Ghazali sebut, maknanya berlaku di zaman Imam Ghazali lagi, belum lagi zaman kita, lebih-lebih lagi. Zaman Imam Ghazali ni pun, Imam Ghazali sebut dah ada orang yang belajar ilmu jadi kaki debat, kerana jadi nak tunjuk dia hebat, jadi dia takabur, dia betul. Lebih-lebih lagi zaman kita pada hari ni, orang boleh tunjuk hebat ni macam-macam dekat media sosial. Cari gaduh, cari benda-benda yang menyebabkan dia boleh debatkan, komen benda tu, komen benda ni. Ini adalah suatu benda yang musibah yang menimpa umat pada hari ini. Dan ketahuilah olehmu bahawa 3 perkara ini, hasad, riak dan ujub, ialah asal kepada segala penyakit hati dan baginya tempat tumbuh yang sama, iaitulah hubbud dunia, ini cintakan dunia. Oleh itu Rasulullah SAW pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu punca segala kejahatan. Maknanya punca daripada hasad, riak dan ujub yang kita pernah bahas panjang sebelum ni. Kalau benda tu dah mula ada dalam hati kita, ia seperti benih yang akan menumbuhkan kecintaan kita kepada dunia. Ni benda yang kita kena hati-hati. Kerana Nabi sebut cinta pada dunia adalah ibu segala kejahatan, punca daripada kejahatan. Raksu, kepala segala kejahatan. Maknanya kita kata apa?
kepala ni dia muncul dulu biasanya. Kalau kereta api, kepala kereta api muncul dulu baru keluar badan dia. Bayi pun keluar biasanya, kalau dia tidak sonsang dia akan keluar kepala dulu. Maknanya kalau kita dah mula cinta pada dunia, maka kejahatan-kejahatan yang lain pun akan datang. Sebab tu kita ni bukan tak boleh kejar dunia, boleh kejar, cuma jangan sampai cinta pada dunia. Bila cinta kepada dunia, dia akan menyebabkan, Imam Ghazali sebut juga dalam kitab ni, dia akan menyebabkan kita tidak cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri. Bila cinta dunia, jadi tak cukup lah. Kalau orang yang hidup dunia ni sekadarnya saja, boleh rumah okey cukup lah, rumah ada, kereta ada yang ada ni cukup lah, kereta cantik, selesa, boleh bawa isteri jalan jauh, balik kampung pun semua selesa, anak pun tak sempit-sempit, okey lah cukup. Maknanya sekadarnya saja cukup. Dia tidak terlalu cinta pada dunia. Orang yang cinta pada dunia ni, maknanya dia nak lebih lagi. Rumah ni, nak cik rumah lagi besar, tak cukup satu rumah, beli satu rumah lagi. Kemudian kereta, pada kereta baru beli, baru setahun pun, nak beli kereta lagi besar lah, cik kereta selesai lagi. Ada saja. Bila begini, Imam Ghazali sebut orang begini, bila cinta pada dunia, yang halal tu akan jadi tak cukup pada dia. Padahal rezeki yang dia dapat dia semua halal. Tapi bila dia nak kehendak pada dunia dia besar, maka yang halal jadi tak cukup, dia akan cuba mencari ruang yang haram. Bila dapat ruang yang haram, maka dia akan sapu juga. Kenapa? Kerana dia fikir itu akan dapat memenuhi kehendak dunia dia. Yang hari ni kita tengok orang yang macam-macam lah tuan kan. Hari ni orang duk sapu dia orang ni macam-macam. Tipu orang, scam orang. Dia tak kira benda tu halal ke haram, jadi benda tu dapat ke dia. Kenapa? Kerana kecintaan dunia dia lebih tinggi daripada ketakutan dia pada hari akhirat. Ni kena hati-hati. Yabi'u dinahu bi'ardin qalilin minad dunya. Dia menjual agama dia dengan harga yang rendah dunia. Sanggup dia ni khianat pada agama kerana apa? Kerana dia tak nak, kerana dia nak mengejar satu habuan yang sedikit daripada dunia ni. Ni tak baloi tuan-tuan, tak baloi. Akhirat kita tak baloi. Saya sebut ada seorang, saya cerita dekat Baitul Maqdis tu, seorang pakcik tu kan. Cerita sini kan. Seorang kat Baitul Maqdis tu, itu baru 3-4 minggu lepas, ada NGO daripada Baitul Maqdis datang jumpa saya pejabat. Dan seorang pakcik ni, dulu saya dengar ada kisah ni. Kedai dia dalam lebih kurang kecil je, 10 kali 10 ke 10 kali 20, macam tu lah, kecil je kedai dekat Baitul Maqdis, dekat Masjid Al-Aqsa. Israel offer dia, dulu saya dengar 5 juta USD kedai tu. Sebab kedai dia dekat Masjid Al-Aqsa, 5 juta USD. Ni baru ni tim daripada Masjid Al-Aqsa tu datang jumpa kami dekat office. Dia kata Israel offer 42 juta USD. Tak cukup dengan tu, dia kata kalau malu jual kat Israel, kita bagi pasport duduk Amerika. Maknanya dapat pasport Amerika, duduk Amerika dengan 42 juta USD. Oi, kaya. Tapi dia tak jual tuan. Tak jual. Nampak? Ni orang yang sanggup, walaupun dapat tawaran besar dunia ni, bukan kecil-kecil, tawaran besar dunia. Tapi kerana dia tahu ni tanah suci milik umat Islam, dia tak serahkan pada Israel. Walaupun dapat 42 juta USD. Dapat ke orang Melayu habis dah tuan. Jual. Tanah mak bapak hidup lagi pun dia jual. Ni apatah lagi dapat 42 juta USD. Tak jual tuan. Maknanya kita respect orang begini, nampak. Dunia ni tak ada nilai bagi dia. Walaupun 42 juta USD. Kalau kena ke kita, ingat 5 juta USD tu jual lah. Padahal kedai dia kecil ke besar sangat. Jual apa pun tak laku. Jual apa pun tak laku sangat pun situ. Tapi kerana dia faham agama, dia anggap dunia ni tidak ada nilai. Walaupun 42 juta USD tu convert duit kita ni, ratus juta ni, belum main-main. Tapi tak ada nilai bagi dia. Kerana ni dunia tidak ada nilai bagi dia. Ni orang yang betul-betul faham. Kita ni kadang-kadang, orang kita ada ambil rasuah. Kita tengok dalam surat khabar, kena tangkap dengan SPRM 300, 400. Allah, tak baloi 300-400 ni. Kalau kena tangkap, kena buang kerja. Ni baru cerita dunia, tak cerita akhirat lagi. Juta pun kita kata tak baloi. Kenapa? Kerana yabi'u dinahu bi'ardin qalilin minad dunya. Menjual agama untuk harga dunia yang sikit. Tak ada nilai dunia ni. Tak ada apa pun. Kalau kita dapat duit tu masuk akaun banyak, lepas tu mati. Tak ada nilai pun duit tu kat kita. Kita ni dapat duit banyak-banyak pun, kalau duit tu haram, takkan nak buat apa duit tu? Nak buat apa? Sanggup kita bagi ahli keluarga kita makan daripada sumber yang haram pun semua? Takkan boleh. Maka sebab tu, jangan sampai cinta pada dunia ni melebihi segalanya, akan menyebabkan yang halal ni tak cukup bagi kita, kita akan mula cari yang haram. Namun demikian, dunia juga adalah bendang untuk akhirat. Ni kita jauhi lama ni. Namun dunia juga adalah bendang untuk akhirat. Maka siapa yang mengambil dunia sekadar yang ia perlukan, iaitu sekadar yang digunakan untuk sampai ke negeri akhirat,
maka dunia yang seperti ini adalah ladang akhirat. Dia ambil sekadarnya saja, bukan tak kerja langsung. Kena ada juga dunia ni. Tak bolehlah sampai tak kerja langsung. Saya ada saya ada jumpa, yelah kita jumpa pergi banyak seorang ni, jumpa ramai-ramai macam-macam pattern orang. Ada budak muda 3-4 orang tak kerja dah. Kita tanya kerja apa? Kerja jual kayu sugi je. Dah tu kerja jual kayu sugi, untung banyak mana jual kayu sugi. Lepas tu bila kita cakap, ini tak boleh, sikit-sikit tak boleh, ini dunia tak boleh ni, ini dunia tak boleh ni. Dah tu terpaksa hidup ni, terpaksa pinjam dia orang. Macam mana nak hidup begini? Tak betul juga cara begitu. Tak kerja, duduk berzikir dalam masjid, tak cari dunia. Bukan nak suruh kejar dunia tu sampai cinta dunia, tidak. Sekadarnya adalah kan, wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk engkau ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa nasib kita kat dunia ni. Dunia ni memanglah, dunia ni duit ni tidak penting, tidak membawa kebahagiaan, tapi tak ada duit tak bahagia juga kita. Jadi fikir hutang, macam nak bayar ni, macam nak bayar tu, makan jadi tak cukup, payah juga begitu. Tak boleh nak sedekah, tak boleh nak buat korban, tak boleh, semua benda tak boleh. Jadinya kita biar sekadar ada cukup untuk kita dunia ni, boleh pergi haji, boleh pergi umrah, anak-anak kita cukup perbelanjaan untuk belajar. Belajar ni kena, salah satu syarat ni Imam Syafi'i sebut, belajar ni kena ada duit juga. Tak ada duit payah nak belajar juga. Kena ada duit untuk belajar, untuk anak-anak belajar, ada duit untuk kita buat amal, ada duit untuk sedekah sikit, ada duit untuk membahagiakan keluarga sikit. Cukuplah sekadar tu. Imam Ghazali kata, orang yang cukup sekadar tu saja, maka dunia dia ni adalah akan membawa kepada keuntungan akhirat. Kalau beginilah, maknanya dunia dia ada, boleh membawa kepada akhirat. Maka jangan sampai kita tinggalkan tuh dunia. Ada orang yang macam ni, dia memang tuh tinggalkan dunia. Dia tidak boleh lah, tidak kesian lah. Dia mungkin tak apa begitu, dah anak isteri dia kesian. Anak ni pun ada keinginan, isteri pun ada keinginan nak ni, nak itu. Kena tunaikan hajat dia lah. Kena tunaikan hajat dia. Kerana sedekah yang lebih baik adalah kita sedekah kepada ahli keluarga kita yang terdekat. Ni kita tak dapat nak bantu ahli keluarga kita hidup dalam susah. Kalau gitu, nak hidup gitu, kita tak payah kahwin. Pergi duduk seorang diri, pergi duduk kat sana, tidur, iktikaf masjid apa semua, tak apa, nak hidup begitu. Tapi kalau ada keluarga, kita kena cari duit lah untuk tanggung keluarga kita, untuk apa, bagi pendidikan pada anak-anak dan isteri kita, bagi keperluan-keperluan yang anak isteri kita hidup. Bukan masalah kita, bukannya kalau kita kerja ni sampai kena tinggal agama. Tak ada. Kerja kita di Malaysia ni, paling kurang kalau kita kata tak nak terikat kerja pun, kalau kita bawa Grab Food ke, bawa Food Panda ke, apa benda ke, masih ada masa pun untuk kita semayang, untuk kita duduk majlis ilmu, ada masa atas kita. Tidaklah sampai kita meninggalkan dunia. Maka tidak ada masalah yang begitu. Dia yang Nabi SAW larang ni adalah mengejar dunia sampai tidak peduli akhirat. Sampai tak ada masa nak datang masjid surau, tak ada masa nak duduk sembahyang berjemaah, tak ada masa untuk agama ni, tak ada langsung, sibuk kerja dunia. Ini bahaya, yang ni tidak boleh. Tetapi siapa yang mengambil dunia hanya semata-mata untuk mencari kesedapan dan kebahagiaan dunia, itu pasti akan membinasakan. Ini Imam Ghazali sebut, maknanya kalau di hidup ni memang nak kejar dunia je, dia tak ada dalam kepala otak dia, tidak ada mindset akhirat langsung. Ada orang yang dia kejar kekayaan, tapi digunakan kekayaan tu untuk agama, tu tak ada masalah pun. Contohnya Ar-Rajihi tu kan, Syekh Sulaiman Ar-Rajihi tu, Ar-Rajihi Bank tu, hebat dah tu. Ar-Rajihi Bank tu kaya, dia kumpul kayaan tu dia infak balik, dia wakaf balik pada umat. Itu hebat tu gitu. Maknanya dia buat bank. Kita ni tak buat bank, kita kerja dengan bank. Ni buat bank. Bank bukan bank calang-calang. Ar-Rajihi Bank, siapa tak kenal. Kekayaan tu dah buat bank, dia wakafkan kekayaan untuk umat. Tu betul, kaya begitu kan. Ni tidak ada masalah. Maknanya orang begini manfaat dia untuk umat. Manfaat dia untuk umat. Kalau tak silap saya, di sebelah Masjid Nabawi, dia ada satu tanah yang dibuat hotel sekarang ni, construction. Tanah tu kerajaan Saudi letak nama wakaf atas nama Sayyidina Osman bin Affan. Kerana tanah tu memang asal milik Sayyidina Osman bin Affan, dan dia memang dia digunakan keuntungan tu. Dulu dia ada satu tanah ni, kalau tak silap saya cerita dia, di tanah ni Sayyidina Osman wakafkan ladang kurma. Lepas keuntungan ladang kurma ni digunakan untuk umat, keuntungan. Sampai Sayyidina Osman wafat pun, ladang kurma ni masih berbuah. Dan ladang kurma ni cantiknya adalah
dia berbuah sepanjang tahun. Berkatnya dia. Berbuah sepanjang tahun. Bila berbuah sepanjang tahun, mana untung kurma tu masuk. Sampai ke hari ni, untung tu masuk menyebabkan kerajaan Saudi ni tak tahu nak buat apa tanah ni, masuk dalam satu perbendaraan khas, dan dia beli tanah sebelah Masjid Nabawi tu, dia buat kawasan hotel dekat situ, diwakafkan tanah tersebut. Tanah tu dipanggil projek di bawah tanah projek Sayyidina Osman bin Affan. Betul. Daripada zaman Rasulullah tu pahala dia sampai hari ni dapat. Kenapa? Kerana diwakafkan kekayaan dia untuk Islam. Ni ya tak apa. Kita ada kekayaan kita wakaf untuk Islam. Ramai juga orang kaya begini tuan. Di Malaysia ni ramai juga orang kaya begini. Saya biasa juga jumpa orang yang kita jumpa nampak macam pakcik-pakcik biasa je. Tapi sekali dia sedekah kita, dia bagi cek tu 20,000. Kita tengok betul kosong ni 3 kali kosong ke 2 kosong? 3 kosong, RM30,000 bagi sedekah 20,000. Nampak macam biasa je. Kita tanya kita, Ustaz ni nak sedekah ke mana ni Ustaz ni? Saya cakap lah, kita ada program di Syria, kita ada program di Palestin, kita ada program ni. Tak apalah kalau gitu, bagi kat Syria ni 4,000, yang ni bagi 6,000. Dia macam tu je. Dia punya order tu macam kita klik masuk dalam Shopee punya troli tu kan, klik masuk. Dia punya 3,000, 4,000 tu macam gitu je. Ni ada orang yang kaya begini, yang dia ni menggunakan harta dia untuk manfaat umat. Yang ni tidak apa. Tapi kalau kita makin kaya, makin cinta dunia, makin kedekut tak hidup masin, yang ni yang bermasalah ni. Kerana ada orang yang lagi dia kaya, lagi dia kedekut. Waktu dia susah, tak kisah belanja orang. Tapi bagi dia kaya, lagi dia sayang nombor akaun tu tak cantik je. Jadi nanti kalau keluar 100 ni, nanti jadi ujung tu ada 900, tak jadi lengkap 1,000. Tak cantik sayang. Pada duit bukan tak banyak, duit banyak lagi. Kerana cinta pada dunia ni, kena hati-hati. Duit banyak tapi kedekut. Makan pun asing-asing dengan kawan. Pada duit bukan sikit. Duit banyak. Tengok dalam Facebook, duk upload, dapat ni investment, dapat duit ni, masuk macam-macam dunia semua. Tapi makan roti canai sekeping pun bayar sendiri-sendiri asing-asing. Dia tidak apa kena begitulah kan. Asal makan, ajak makan sekali, bila bayar asing-asing kan. Bukanlah kita nak minta dia belanja, tapi duit tu janganlah nampak macam kedekut tak ada masa, kita pun boleh belayar. Tak ada lah salah kalau tak ada sangat kan. Ini jadi lagi banyak duit, lagi kedekut gitu. Sikit lagi. Inilah sedikit sebanyak yang kami sebutkan dalam bicara takwa yang zahir, yang merupakan permulaan jalan menuju hidayah. Apabila engkau mencuba akan dia dan engkau dapati nafsumu dapat mengikutinya, maka teruskanlah dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin supaya engkau sampai kepada bicara takwa yang batin. Dalam Ihya Ulumuddin disebut dengan lebih detail lagi perkara ni. Imam Ghazali kata apa? Baca betul-betul biar sampai kita ni dapat bersihkan batin kita ni. Batin kita yang penting, yang Allah Subhanahu Wa Taala lihat, yang akan jatuh pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Amal zahir kita ni hebat macam mana sekalipun, mulut kita ni sebut pasal ilmu macam mana sekalipun, batin kita tak bersih, Allah Subhanahu Wa Taala tak pandang. Kerana hati tempat jatuh pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena jaga bersih. Kemudian setelah itu, apabila hati nuranimu, tapi kena selarilah hati dengan ni. Ada orang kata biar hati bersih, biar mulut jahat tak apa, hati bersih. Tak betul kat gitu. Mulut ni interpretasi daripada hati. Mana orang hati bersih, dia akan mulut bersih juga. Dia tidak ada istilah orang buat maksiat hati dia bersih. Orang yang mulut macam puaka hati dia bersih. Dia tidak akan begitu. Orang yang hati bersih, maka tutur cara akhlak dia pun akan bersih juga. Kemudian setelah itu, apabila hati nuranimu telah engkau penuhkan dengan takwa, maka ketika itulah akan terbuka hijab antaramu dan antara Tuhanmu, dan akan terbuka pula bagaimana segala cahaya makrifat, dan akan mengalir daripada hatimu pancaran hikmah. Ni makrifat ni para ulama sebut, termasuk Syekh Nuruddin Al-Banjari sebut, ilmu makrifat ni bukan ilmu yang dicari, bukan dicari. Dia akan Allah Taala bila kita mengaji ilmu betul, amal betul, sampai masa baru datang makrifat tu pada kita. Ini pergi mencari ilmu makrifat, semayang berjemaah tak ada, semayang berjemaah tak datang, duk lebih sembang kat kedai kopi, ukuk kat tangan cerita ilmu makrifat. Ilmu tauhid ni, cerita tauhid bukan main, tapi semayang berjemaah haram tak nampak. Cerita tangan isap ukuk, kerja dia duduk sembang kat kedai kopi. Kadang jumpa ajaran pelik-pelik, belajar makrifat yang tidak belajar agama tu betul, datang yang pelik-pelik ni begitulah. Tu yang kat Bangi saya sembang dengan jemaah surau, dia kata ustaz, kat kedai makan depan tu ada seorang pakcik tu hari-hari duduk situ sembang agama. Hari-hari kerja duduk kat kedai warung tu sembang agama. Dia tarik satu sembang, tapi haram tak pernah datang ke surau. Dia punya sembang tu siap kata dia pernah naik burak. Kan main-main. Bukan isi minyak dekat burak oil.
Dia kata ustaz, dia kata dia pernah naik burak, dia kata. Kata pelik ni kalau dah sembang tak pernah datang surau, tiba-tiba cerita naik burak apa semua ni. Ni kena buat urine test ni. Takut takut ambil barang terlarang, dia pelik-pelik ni. Ni makrifat ni dia akan datang, buat amal, jaga batin betul-betul, barulah Allah Taala akan datangkan cahaya makrifat dalam hati. Bukan kita pergi mencari ilmu makrifat tentu hala. Daripada hatimu pancaran hikmah dan akan jelaslah bagimu segala rahsia alam. Alam yang nampak di mata dan rahsia alam malakut, alam yang tidak nampak di mata. Dan akan mudahlah bagimu mencapai ilmu hakikat yang menjadi engkau memandang rendah terhadap ilmu-ilmu alam yang baru-baru yang tidak disebutkan di zaman para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum. Inilah maknanya betul-betul jaga amalan ni yang jadi para wali. Para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala ni, mereka jaga amal betul, jaga hati mereka betul, belajar ilmu betul-betul, baru datang ilmu makrifat, baru datang ilmu hakikat ni, baru menyebabkan dia ni betul-betul faham segala dunia ni, dan dia tidak memandang dunia, dia anggap duit ni tak ada nilai, dia anggap orang yang ada jawatan tak ada jawatan ni sama di sisi dia, kerana orang ni dah sampai pada tahap yang betul. Tapi maknanya dengan orang yang betul-betul dengan ilmu dia, dengan kebersihan hati dia, dengan amal dia. Bukan yang orang yang bila sampai kita dengar ada orang belajar, dia kata dia dah sampai tahap ilmu ni, makrifat yang tinggi ni, dah tak payah sembahyang lah. Ini tak payah ni tuan-tuan. Ini semua merepek, ni semua permainan syaitan. Banyak dah jumpa begini. Dia sampai tahap dah tak nak sembahyang dah. Kata apa? Saya makrifat tinggi dah ustaz, saya tak payah sembahyang dah ni. Orang begini ambil selipar surau tu tepuk pada dia. Dan jika engkau hanya menuntut ilmu qalil dan qala, iaitu berkata ilmu perdebatan, ilmu qila dan qala, mana ilmu berkaitan dengan perdebatan, orang sebut ni, dia sibuk berdebat sahaja. Dan ilmu perbalahan dan khilafiyah, ilmu masail khilafiyah ni kita sebut tadi. Kita sibuk bergaduh hari ni cari ilmu khilafiyah, ilmu yang memang ulama dah bahas dah, duk bergaduh pasal tu. Benda yang tak ada manfaat pada kita pun duk bergaduh juga akhirnya. Benda kaitan dengan berat pedang Rasulullah lah, Ashabul Kahfi berapa orang lah, 7 orang ke apa, anjing pula apa semua. Benda-benda ni bukan benda yang patut digaduhkan. Pengajaran tu yang patut kita ambil. Maka alangkah besarnya musibahmu, dan alangkah panjangnya kesusahanmu, dan alangkah besarnya kehilanganmu. Rugi orang ni, musibah, hilang. Belajar agama betul lah, tapi sibuk belajar untuk cari perdebatan, untuk cari siapa betul, siapa salah, untuk memecahkan umat. Ketika itu buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, kerana dunia yang engkau tuntut dengan menggunakan agama sudah tidak selamat lagi bagimu, manakala akhiratmu pula pasti akan hilang daripadamu. Ni kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan sekalian ulang-ulang kali, kita akhir zaman lebih banyak tawakuf lebih baik. Bila ada orang berbalah, kita tawakuf, kita bertenang. Jangan masuk, jangan kita sibuk nak turut serta. Kita tak tahu siapa betul siapa salah, dua-dua pun betul kadang-kadang, jadi kita tawakuf, jangan sibuk. Kerana tak nak terlibat dalam perbalahan dan menyebabkan perbalahan tersebut lebih besar lagi. Tak payah, kita duduk diam sudah. Maka siapa yang mencari dunia dengan menggunakan agama, ia akan rugi dunia dan akhirat. Dan siapa yang meninggalkan dunia dan memberi penumpuan kepada agama, pasti ia akan untung kedua-duanya sekali. Orang yang menggunakan agama, Imam Ghazali kata, untuk kejar dunia, dia akan rugi dunia akhirat. Ni kena hati-hati. Ni kena hati-hati. Dia akan rugi dunia akhirat. Dia itulah ada orang yang ambil kesempatan ni, dia jadi macam satu benda tak best juga. Ada satu gurau ni kan dengan ustaz-ustaz ni. Dia tanya, "Syekh, bila nak tukar kereta? Pakai kereta buruk lagi." Dia kata, "Anak belum ada madrasah tahfiz lagi, tak boleh nak ke Velfire lagi." Tak faham tak maksud dia? Kan? Dia kadang-kadang ada orang yang bukan adiniah lah tempat lain. Dia ada orang yang dia buat sesuatu ni, tapi untung tu banyak ke dia, nampak dia. Jadi dia seolah-olah macam menggunakan agama untuk kejar keuntungan dunia. Ini yang dia tak berapa syok ni tuan. Jadi tak berapa syok kan. Dia sampai ada orang jemaah surau begitu, "Ustaz, saya jemput ustaz sekian-sekian ni, kuliah maghrib je, maghrib isyak. Dia minta 4,000 ustaz." Weh, senang buat duit 4,000 kuliah maghrib isyak. Orang kerja sebulan pergi balik bergali hadap jam baru dapat 4,000, dia kuliah maghrib isyak dapat 4,000. Dia berpadalah kan. Cakap, saya pun minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah tiba-tiba satu hari popular tu jadi begitu juga. Tidak, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah sampai tahap begitu kan. Biarlah sekadar cukup duit minyak kita apa semua ni okeylah, lepas minyak apa semua okeylah kan. Janganlah sampai demand 4,000 5,000 kuliah maghrib isyak. Dia tak syok gitu kan. Dia macam tak best. Lainlah kita buat ceramah motivasi, pergi kat pejabat-pejabat tu ikut suka lah nak bedah 10,000 ke apa, tapi
agama ni janganlah sampai begitu kan. Maka inilah kata-kata petunjuk yang engkau memulakan perjalananmu pada bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan segala suruhannya dan menjauhkan segala larangannya, dan sekarang aku akan sebutkan kepadamu beberapa petunjuk pula yang dapat engkau jadikan panduan dalam hidupmu di dunia ini bersama dengan Tuhanmu, bersama dengan yakni segala hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang dalam bab ketiga, iaitu adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq yakni Tuhan dan juga dengan makhluk yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini dapat menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dan menambah baik dari sudut akhlak dan adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan makhluk seluruhnya. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.